Saudara-saudara, rakan-rakan sekalian, malam ini kita telah melalui satu perjalanan sejarah yang panjang. 26 tahun. Bermula di jalan raya, tuan-tuan lihat, pemandu teksi, akademia, NGO dan semua bergerak menjadi sebuah parti, bertemu dalam pilihan raya, memperjuangkan hak-hak demokrasi, mengangkat ekonomi rakyat. Semua ini telah dilalui dengan penuh tabah oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, oleh keadilan dan rakyat Malaysia. Saudara dan tuan-tuan sekalian, semakin lama perjuangan ini telah mencatatkan kejayaan. Walaupun ada orang memandang sinis, walaupun ada mereka yang skeptikal di awal penubuhan parti dan perjalanan reformasi. Kejayaan reformasi dan kemenangan kita bukan kemenangan satu tubuh individu, bukan hanya kemenangan kepada parti, tapi kemenangan ini adalah kemenangan untuk rakyat Malaysia. Sebutlah apa polisi yang ada sekarang. Dasar kebajikan rakyat yang timbul dalam agenda ekonomi Malaysia, pilihan raya bersih dan adil, hingga kepada celup dakwat ataupun kantung transparan, sampailah kepada dasar-dasar luar dan dasar-dasar ekonomi yang lebih membela kepada rakyat. Saudara-saudari, tuan-tuan sekalian, kita telah hampir menikmati kejayaan pada tahun 2018 dengan sikap terbuka. Selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim kembali dimasukkan ke dalam penjara atas fitnah yang kotor, atas ulangan skrip yang menjijikkan, kita terpaksa bertembung dan bersaing dengan rejim yang semakin menekan. Namun begitu, ada kebangkitan dan semangat yang jelas. Ada keterbukaan jiwa di kalangan pimpinan-pimpinan untuk mencipta gabungan yang lebih jitu menjelang pilihan raya 2018. Datuk Seri Anwar Ibrahim, keluarga, para reformis telah memulakan rasa kurang senang apabila kita telah membentuk satu gabungan yang namanya Gabung Pakatan Harapan dengan bercampur dengan sebuah parti yang akhirnya mengkhianati mandat pada tahun 2020. Namun itulah dia perjuangan yang diajarkan oleh Datuk Seri Anwar. Berjiwa besar dan berfikiran terbuka, bersedia untuk terima siapa pun asal perjuangan reformasi diangkat dan dijulang. Dan itulah yang tercerna dan jelas terbuka pada tahun 2018 apabila kita telah mencatatkan kejayaan dengan cemerlang. Kita mencatatkan kejayaan. Lihat gambar ini, saudara. Banyak reformis yang merintih, ada yang menentang, parti curiga. Tetapi Datuk Seri Anwar ajar kita, dalam perjuangan ini hati kena jelas terbuka, fikiran kena terbuka dan jiwa kena besar. Dan inilah yang telah menjana kejayaan pada tahun 2018. Kali pertama dalam sejarah, kita angkat perjuangan. Kita bawa kejayaan. Dan ada orang sangka kita telah mencapai tahap yang terbaik ataupun mencapai kejayaan dengan pembebasan Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan pengampunan diraja. Saudara dan tuan-tuan, namun begitu, kecurigaan para reformis, rasa gundah gulana para rakyat terhadap pemimpin dan juga mereka yang telah merosakkan negara ini benar-benar berlaku. Episod pengkhianatan dan tuba telah dibalas atas keterbukaan pimpinan kita. Dan kita pula berdepan dengan pandemik yang merosakkan. Ini wajah pengkhianat Malaysia yang telah merosak
sebab undi rakyat, bukan sebab sokongan rakyat, tetapi bangun dan juga bentuk kerajaan dengan pengkhianat, dan rakyat Malaysia akan anggap mereka inilah pengkhianat. Saudara-saudara dan tuan-tuan sekalian, tapi sekali lagi saya nak beritahu apa cerita panjang kita tentang Anwar dan perjuangan ini. 20 September, Datuk Seri Anwar Ibrahim malamnya ditangkap. Siang harinya kalau dia duduk di dataran Merdeka bersama rakyat dan tidak bergerak, mungkin pada ketika itu kerajaan boleh berubah dengan sekelip mata. Black 505 selepas pilihan raya 2013, ada jutaan rakyat di seluruh negara dan juga di Kelana Jaya. Beliau memilih untuk apa? Untuk menjalankan perubahan dengan cara teratur. Dan selepas Sheraton Move, saya tahu keupayaan beliau dan rakan-rakan, kita masih boleh terus membelas rakyat dan juga mungkin boleh menjatuhkan pengkhianat anytime dan any waktu. Tetapi inilah dia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Selain jiwanya yang terbuka, beliau juga sangat sayangkan rakyat Malaysia dan selalu jaga keamanan, kestabilan serta keadaan yang stabil untuk rakyat dalam negara kita. Kalau 20 September beliau tidak bergerak daripada dataran Merdeka, kemungkinan jatuh kerajaan Mahathir pada ketika itu. Tapi keadaan tidak akan aman, akan ada nyawa terkorban. Kalau bersih, jadi satu tindakan yang ganas dan tidak teratur, kemungkinan itulah jatuh tumbang kerajaan, tapi ia tidak akan membawa kebaikan. Kalau selepas Sheraton Move, kita bangkitkan kejayaan rakyat, kita kumpulkan kekuatan rakyat, dan kita jadikan satu amukan besar, saya percaya kerajaan pengkhianat itu juga tidak akan tahan lama. Namun, itulah dia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Walau kena kritik depan, kanan, belakang, ada anggap beliau sudah tidak relevan, ada anggap beliau sudah tidak lagi laku, sudah tidak lagi ada masa depan. Tetapi beliau terus teguh memimpin kawan-kawan dan sahabat, menitik beratkan soal keteraturan, menitik beratkan soal nilai dan sistem yang ingin kita bangunkan. Dan inilah yang terjerma kerana akhirnya di pilihan raya 2022, walaupun kita dikecewakan dalam pilihan raya negeri Johor, pilihan raya negeri Melaka dan Sarawak, ada kebangkitan baru di kalangan rakyat dalam pilihan raya umum 2022 yang telah menjadikan satu presiden baru kes, dan sekali lagi keteraturan yang ingin dibina. Kita turun ke jalan, nyatakan protes, jamin keteraturan. Kita nyatakan ketidakpuashatian, tapi jamin keteraturan dan jiwa terbuka. Dan kita telah membentuk satu kerajaan baru yang dikatakan kerajaan perpaduan. Kerajaan kali pertama dapat mandat 2/3 majoriti selepas tahun 2008. Kerajaan yang telah menggabungkan 19 gabungan. Dan kerajaan itu sekarang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Saudara, 26 tahun mengajar kita erti kesabaran. 26 tahun ajar kita erti kecekalan. 26 tahun ajar kita cara jiwa besar. 26 tahun ajar kita cara perjuangan. 26 tahun mengajar kita harus terus bergerak ke depan untuk menyelamatkan dan memastikan negara kita ini kembali menjadi sebuah negara yang bermaruah dan disegani sebagaimana yang dilakukan oleh Perdana Menteri sekarang. Justru di peringatan 26 tahun ini, marilah kita ingati reformasi bukan hanya laungan reformasi,
bukan hanya kumpulan dan sorakan, bukan hanya kemenangan 1-2. Reformasi ini adalah untuk rakyat Malaysia dan masa depan kita. Reformasi! Reformasi!